A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Setiap hari satu muka surat. Setiap hari satu muka surat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-285. Muka surat 285. Ayat kita pada hari ini adalah daripada surah Isra, surah Isra ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-38 insya-Allah. Ayat 28 sehingga ayat 38. Sebelum daripada kita meneruskan, insya-Allah diminta kepada sesiapa yang bersama dengan kita pada pagi ini untuk dapat memberi feedback suara dan juga gambar. Moga-moga tak ada masalah insya-Allah pagi ini. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa juga yang kedua, peringatan seperti biasa ialah jangan lupa untuk kepada mereka yang mempunyai kemudahan insya-Allah untuk membuka mushaf bersama-sama untuk kita meneliti, kita cuba untuk memahami, melihat sedikit apa yang dapat kita ambil insya-Allah daripada setiap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka surat 285 pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan tengok insya-Allah ayat akan kita baca pada kali ini adalah merupakan sambungan yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebelum daripada ni tentang infak, tentang bagaimana kita nak membelanjakan harta, bagaimana kita nak apabila kita memberikan harta dan sebagainya. Tapi di penghujung dalam muka surat 284 sebelum daripada ni kita telah tengok kan, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang memberi anjuran iaitu kepada kepada kita semua supaya memberikan bantuan, memberikan hak kepada kaum kerabat kita, kepada orang-orang musafir dan juga lain-lain, orang-orang yang memerlukan. Jadi pada ayat ini insya-Allah ayat 28 di dalam muka surat 285 kita pada kali ini kita akan tengok Allah SWT mengajarkan kepada kita lagi bentuk bagaimana jika sekiranya kita tidak mampu untuk membantu mereka, kita tak mampu untuk memberikan sumbangan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah bentuk dia, apakah yang patut kita katakan. InsyaAllah muka surat ini, muka surat 285, kita tengok sama-sama ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi, ayat 28 daripada surah Isra, menyebutkan tentang iaitu apabila kamu, Allah SWT katakan wa imma tu'ridanna artinya apabila kamu tidak mampu untuk memberikan sumbangan, kamu tak mampu untuk memberikan bantuan kepada kerabat kamu ataupun dan juga kepada orang-orang yang dalam perjalanan yang terputus bekalan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat sebelum daripada ini, itu ayat yang ke-27 dalam surat 285 sebelum daripada ini. Kita Allah SWT kata wa imma tu'ridanna anhum, kamu tak mampu untuk berikan ibtigha'a rahmatin min rabbik, di mana kamu tak mampu beri ni dalam keadaan kamu ni sedang, Allah SWT kata ialah ibtigha'a, kamu sedang menunggu-nunggu, menanti-nanti rahmah sini maksudnya ialah ada rezeki lah kita katakan, iaitu tunggu ada rezeki. Kamu tak dapat beri kerana kamu ni tunggu-tunggu takutlah masa ada rezeki min rabbika, daripada Tuhan kamu, tarjuha yang kamu harapkan selepas daripada ini kamu dapatlah duit dan sebagainya kan, bantuan akan boleh beri kan. Maka pada ketika itu apa yang patut kamu katakan, perlu katakan kepada saudara kita ataupun saudara mara kita tu, kaum kerabat kita, dan juga kepada orang-orang yang dalam musafir tadi, apa yang perlu kita katakan? Allah SWT katakan faqul lahum, katakan kepada mereka tu, iaitu mereka-mereka tu qaulan maisura, kata-kata yang maisur. Maisur ni asalnya ialah mudah lah kan. Tapi ulama-ulama tafsir kata maisur sini maksudnya layin, iaitu kata-kata yang lemah lembut, jangan kata-kata yang kasar kepada mereka, iaitu dengan
Apa dia kata? Iaitu dengan menjanjikan kepada mereka, kalau ada nanti kita akan beri, kalau ada nanti saya akan beri kepada. Ini adalah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Subhanahu Wa Taala pandu kita, guide kita kan, bagaimana sepatutnya kita buat apabila kita tak mampu untuk membantu saudara mara kita dan juga orang-orang yang perlu. Maka kita katakan kepada mereka nanti. Tapi harapnya dalam hati tu mesti ada, iaitu kan, kalau betul-betul kan, kalau dapat nanti menunggu-nunggu kalau Allah Ta'ala murahkan rezeki, saya akan beri kepada awak. Ayat yang ke-29 kita tengok kan. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala memberi guide kepada kita kan, iaitu dalam berbelanja, iaitu apabila kita nak infakkan kepada sesiapalah, mesti dia kata sini ialah dalam ayat yang ke-29 iaitu mesti sederhana, janganlah melampau kerekut, janganlah melampau juga terlalu boros. Bagaimana Allah Ta'ala kata, wala taj'al yadaka maghlulatan, janganlah kamu jadikan tangan kamu ini maghlulah asalnya ialah terikat, maghlulah macam ni kan, ila unukika, ke leher kamu ni, leher kamu jadi terikat macam tu, gitu kan, ataupun terikat macam tu lah, terpulang lah kan. Tapi maknanya terikat pada leher ni, ini adalah merupakan satu kata-kata dalam bahasa Arab yang nak menunjukkan kepada orang-orang yang terlalu kedekut. Maghlulah ila unukika, yang terikat, yang terkunci, yang dirantaikan kepada leher kamu. Jadi jangan, Allah Ta'ala kata, janganlah jadikan tangan kamu ni seolah terikat. Terikat macam ni maknanya tak boleh nak memberilah, sebab kalau memberi ni tangan terbuka macam ni kan. Jadi maknanya jangan kamu jadikan tangan kamu terikat pada leher kamu. Tapi jangan pula, Allah Ta'ala kata, wala tabsutha, yang tadi tu jangan terlalu kerekut. Kemudian, tapi dalam masa yang sama, wala tabsutha, jangan pula kamu ni terlalu luas macam tu kan. Terlalu luas maknanya terlalu memberi, tabsutha, terbuka, tabsutnya terbuka, kullal basti, terlalu terbuka. Makna pemurah, hamba-hamba ditakuti. Allah Ta'ala kata, fataq'uda maluman mahsura, sehingga nanti kamu akan jadi, taq'uda ni duduk, kamu terduduk maluman dalam keadaan dikutuk lah kan. Mahsura artinya ialah munqati', iaitu tak ada apa-apa, la syai'in dak, makna munqati' la syai'in dak, makna kamu tak ada apa-apa lagi lah. Jadi ini akan menyebabkan kamu ni seolah-olah macam terhina lah kan. Sebab apa? Habiskan harta kamu sehingga kamu ni terpaksa meminjam pada orang pula, sehingga kamu ni terpaksa meminta-minta pada orang, berharap kepada orang lain, sedangkan kamu ada duit sebelum daripada ni, tapi kerana kamu terlalu memberi sangat kan, terlalu memboros lah kita katakan. Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala ada mengajar kita jalan pertengahan lah kan. Jalan pertengahan, jangan terlampau ini dan jangan terlampau ini. Kemudian Allah SWT sebut ayat yang ke-30, Allah Ta'ala kata, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula, sebelum daripada ni kita dah baca kan, dalam muka surat sebelum ni 284, 283, iaitu masalah harta. Rezeki ni Allah Subhanahu Wa Taala beri tak sama kepada semua orang. Ada orang dapat rezeki lebih, ada orang dapat rezeki, semua tu dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita ni tak boleh kita kata melebihkan manusia ni pada benda-benda yang bukan takwa kan. Tak boleh pandang manusia ni pada bukan takwa, iaitu pada harta mereka, pada pangkat mereka, pada keturunan mereka dan sebagainya. Tapi hendaklah tengok mereka ni pada takwa. Kerana rezeki ni Allah SWT sebut sini kan, Allah Ta'ala kata inna rabbaka yabsutur rizqa. Allah Ta'ala ni dia membentangkan rezeki. Maksudnya ialah membentangkan maksud memberikan, memewahkan, memberi banyak rezeki lah kan. Yabsutur rizqa yuwassi', gitu dalam bahasa Arabnya, iaitu melapangkan rezeki liman yasha', kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tetapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala kata wa yaqdir. Yaqdir artinya ialah ada juga orang yang disempitkan. Jadi ada orang diluaskan, ada rezeki. Kenapa Allah Ta'ala buat begini ya, semua benda ni kan? Kenapa ada orang dapat rezeki lebih, kenapa ada orang luas rezeki, ada orang sempit rezeki dan sebagainya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia maha tahu. Khabiran basira, basira maknanya melihat, khabiran maknanya mengetahui lah kalau ikut terjemahan. Tapi maksudnya adalah dalam luar apa yang ada dalam hati manusia, begini-begini, Allah Ta'ala maha tahu. Sebab itulah Allah Ta'ala, jadi dia kaitkan sini innahu kana bi ibadi, sesungguhnya Allah itu dengan manusia
sangat-sangat mengetahui dalam luar, zahir dan juga batin manusia tu. Jadi sebab itulah diberi berdasarkan kepada kata ulama tafsir. Seperti jalan lain dia kata ialah Allah Ta'ala beri rezeki kepada manusia ni mengikut keperluan mereka, kepentingan, mana maslahah mereka, apa yang baik untuk mereka. Jadi sebab itulah kita ni tak kritik. Tapi ingat, bukan maknanya kita jangan usaha. Kita kena usaha. Sebab rezeki banyak, rezeki sikit ni itu ketentuan Allah. Tetapi berusaha untuk mencari rezeki dan berusaha untuk memberi dan sebagainya, menginfak dan sebagainya, itu adalah merupakan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakna kita kerja supaya kita ni tak akan jadi beban kepada orang lain. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata ayat 31 kan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala taqtulu. Sekarang beralih pula kepada perkara lain pula, iaitu Allah Taala kata janganlah kamu bunuh, janganlah kamu bunuh. Bunuh apa ni kan? Wala taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu khasyata imlak. Kerana takut kepada imlak tu maknanya kefakiran, miskin. Jadi jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Biasanya anak-anak ni kalau dalam masyarakat Arab ialah bunuh anak perempuan. Anak lelaki tak. Tapi Allah SWT sebut umum sekarang. Sebab perkara zaman sekarang kita tengok kan macam mana berlaku kan. Anak lelaki ada, anak perempuan kita campak merata-rata kan. Kadang-kadang takut miskin, kadang takut malu dan macam-macam lah. Tapi Allah SWT sebut ini di antara sebab orang bunuh anaknya ialah khasyata imlak, kerana makhafata, kerana takut kepada kemiskinan. Kita tengok dalam ayat ni kan, Allah SWT sebut ke sini ialah jangan kamu bunuh anak kamu kerana takut miskin. Takut miskin maksudnya lah belum miskin lagi, tapi takut akan datang kemungkinan berlaku kemiskinan kan. Sekarang mungkin ada duit, tapi sekarang lepas ni takut tak sempat nak belanjakan anak-anak. Jangan buat macam tu, Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala larang habis-habisannya. Dalam ayat yang lain kita akan jumpa kan hampir sama dengan ayat ni, tetapi Allah Ta'ala sebut lain sikit, iaitu jangan kamu bunuh anak-anak kamu min imlak, bukan khasyata imlak. Kalau di sini khasyata imlak kita tengok kan, jadi Allah SWT sebut ni khasyata imlak, tapi dalam ayat lain disebut min imlak, tak ada khasyata. Kalau min imlak tu maknanya kerana bukan takut miskin, kerana kemiskinan. Maknanya ada orang memang dia miskin pada masa tu. Yang khasyata imlak ni maknanya akan datang masa tu, dia kaya lagi, dia okey, dia akan takut akan datang, masa akan datang. Jadi dua benda yang berbeza tu akan datang ke atau miskin pada masa tu. Nahnu narzuquhum. Kemudian Allah Ta'ala kata kenapa kamu tak boleh bunuh ni, jangan buat macam tu. Kenapa? Satu kesalahan, kerana kami yang memberikan rezeki kepada mereka tu ialah anak-anak tu. Nahnu narzuquhum. Dan juga kamu sendiri, wa iyyakum, kamu yang membunuh ni, ayah-ayah ni, mak ni kan, kamu pun Allah Ta'ala beri rezeki, mereka pun Allah Ta'ala beri rezeki, kenapa kamu nak bunuh dia? Itu seterusnya Allah SWT kata itu adalah sebab sepatutnya kena faham, kena yakin tu, inna qatlahum kana khita'an kabira. Kerana membunuh mereka itu adalah merupakan khita'an tu makna isman, makna dosa yang sangat besar, dosa besar. Khita'an kesalahan, kalau memang kesalahan, tapi maksudnya ismun sini, ismun kabira, maksud dalam dosa besar. Kemudian Allah SWT sebut lagi ayat 32, Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina. Seterusnya Allah kata jangan kamu dekati zina. Dekati zina dalam bahasa Arab bila sebut dekati itu maksudnya ialah perkara itu sangat-sangat diharamkan. Sebab dekati pun tak boleh, bukannya buat benda tu, buat perkara tu lagilah tak boleh. Itu cara uslub dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada sangat-sangat minta supaya jangan buat perkara tu. Jangan sangat-sangat dilarang buat perkara tu, sehingga dekat pun tak boleh. Jadi maksud dekat tak boleh sebab itulah semua perkara-perkara yang mendekatkan kepada zina ni dalam hadis-hadis disebut, dalam ayat lain pun disebutkan, iaitu apa contohnya kan, jangan memandang perkara-perkara kan yang diharamkan, memandang aurat, kemudian menjaga kehormatan, menjaga cara kan, berpakaian dan sebagainya lah kan, banyak lagi lah, tak boleh berkhalwat. Itu sebagai contoh benda-benda perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut, hadis-hadis Nabi sebut kan, iaitu bagaimana yang dimaksudkan dengan wala taqrab. Sebab perkara-perkara itu akan boleh membawa kepada, jadi membawa kepada pun dilarang. Bukan perkara tu of course dilarang. Jadi wala taqrabuz zina, Allah Ta'ala kata jangan kamu dekat pun kepada zina ni, innahu kana fahishah, kerana dia adalah perkara yang buruk, yang qabih. Fahishah ni maknanya buruk, jijik. Wasa'a sabila, dan merupakan jalan. Sa'a sabila, sa'a tu buruk, sabila tu jalan, maknanya jalan yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat keji. Seterusnya kita tengok lagi Allah SWT sebut ayat yang ke-33. Ayat 33 terus lagi
larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu bunuh jiwa mana-mana, siapa-siapa saja kan, allati harramallah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, illa bil haqq. Mana ni larang pembunuhan. Jadi sebelum daripada ni zina, sebelum daripada itu ialah tak boleh bunuh anak, lepas sebelum daripada itu cara bagaimana Allah Taala ajar macam mana nak infak kan, nak infak harta kalau ada harta kan, dan macam mana pula kalau, jadi kita tengok kat sini banyak kan dalam muka surat ini dan muka surat sebelum daripada ni, kita tengok kan larangan, anjuran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mengajarkan satu. Sekarang Allah Taala kata jangan kamu bunuh manusia lain, melainkan Allah Taala kata dengan kebenaran. Dengan kebenaran tu maknanya, dengan benar tu maksudnya ialah kadang-kadang dengan kisos kan, sebab kisos kan, sebab bunuh balas kan, sebab dia bunuh orang, maka itu mana benar. Kadang-kadang melalui kerana dia direjam kan, kerana dia berzina, hukuman dia itu of course lah, ataupun kerana macam-macam lagi lah bentuk-bentuk, kerana dia ni murtad contohnya, ulama katakan. Jadi itu adalah di antara yang dikatakan sebagai al-haqu, makna membunuh dengan benar. Tapi yang selain daripada tu, maka tak boleh bunuh, suka-suka hati nak bunuh orang tak boleh kan. Kemudian wa man qutila mazluman, Allah Ta'ala kata sesiapa yang dibunuh secara zalim, makna secara tak betul, dizalimi, dia tu dibunuh, maka Allah Ta'ala kata faqad ja'alna liwaliyihi sultana, kami jadikan, kalaulah ada seorang dibunuh, maka Allah Ta'ala kata jadikan, kami jadikan kepada walinya. Wali ni kaum kerabat dia lah, iaitu orang bertanggungjawab kepada ni, sama ada ayah ke, sama ada datuk ke, sama ada saudara adik-beradiknya dan sebagainya. Allah Ta'ala kata kami jadikan untuk walinya itu sultan. Sultan ni kekuasaan. Kekuasaan maknanya dia mempunyai sekarang kata say lah, kita kata ada say pada yang membunuh tu, sama ada dia nak bunuh balas ke, sama ada dia nak maafkan ke. Pada masa ni kuasa kerajaan tak ada, kuasa sekarang ni diberikan kepada waris tu. Jadi itulah cara hukuman dia kan. Kalau sesiapa yang bunuh orang, maknanya kerajaan tak boleh campur tangan, nak beri kemaafan tak boleh kemaafan kan, kepada siapa? Kepada pembunuh tu. Yang ada kuasa sekarang ialah walinya, iaitu orang-orang yang mewarisinya. Jadi Allah Ta'ala kata fala yusrif fil qatli, tapi mereka tak boleh yusrif, melampau di dalam membunuhnya. Membunuh apa? Membunuh balas. Kalau dia nak bunuh balas, okey, boleh kisos kan. Kalau dah sah memang dia telah membunuh dan sebagainya, maka dibunuh, boleh bunuh balas kalau dia nak. Tetapi Allah Subhanahu Taala kata fala yusrif fil qatli, dia tak boleh melampau. Melampau ni bagaimana? Contohnya kan, sebagaimana yang dibuat di zaman jahiliah dulu kan, sebelum daripada Islam ini, di zaman sebelum daripada kedatangan Nabi kita, sebelum mereka ni jadi Islam, bagaimana iaitu mereka kadang-kadang seorang bunuh seorang, yang itu tu dibunuh bukan seorang, dibunuh 2-3 orang sekali. Maknanya tak boleh itu melampau. Ataupun dibunuh habis satu kampung. Kenapa? Balas dendam. Tak boleh. Kalau seorang saja kan. Ataupun kadang-kadang tak langsung, tak dibunuh langsung. Sebab apa? Dia tu orang kaya, dia ni orang bangsawan, dia ni orang hebat kan. Jadi kalau dia ni orang hina, maka dibunuh. Kalau orang tak maka dibebaskan. Tak boleh kan. Jadi itu adalah yusrif fil qatli. Kemudian Allah Ta'ala kata innahu kana mansura. Innahu di sini ni sesungguhnya adalah ditolong. Siapakah yang dimaksudkannya situ? Sesungguhnya nya itu ditolong. Ulama sini mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan nya di sini ialah wali itu, iaitu wali itu akan ditolong sebenarnya, akan ditolong. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata janganlah wali itu janganlah Allah SWT sebutkan itu kan, yang disebutkan itu, janganlah wali itu melampaukan apa, kerana dia ditolong oleh siapa? Ditolong oleh syarak telah memberi kuasa kepadanya. Jadi cukuplah kan, janganlah dia melampau lagi. Allah Ta'ala dah beri dah, dan Allah Ta'ala dah sebut dah cara hukum dia. Jadi hu di situ artinya ialah wali itu. Tapi ada pendapat mengatakan hu di situ ialah bukan wali, tapi yang dibunuh tu, iaitu orang yang dibunuh tadi tu secara zalim tu, janganlah, dia ni akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditolong oleh syariat, ditolong oleh agama, ditolong oleh undang-undang Islam. Itu ada dua pendapat lah. Tapi pendapat yang pertama tu, iaitu mengatakan hu di sini ialah maksudnya ialah wali tu, maka itu lebih kuat lagi menurut ulama tafsir. Seterusnya kita tengok ayat yang ke-34. Allah Subhanahu Wa Taala kata wala taqrabu malal yatim. Sekarang pergi pula kepada harta anak yatim. Anak yatim dia seorang budak yang mana ayah dia meninggal dan tak ada lagi ayah dia, jadi dia kemungkinan ada harta.
Jadi harta ni, oleh kerana dia ni masih budak, akan diberikan kepada seseorang untuk jaga harta ni. Jadi Allah SWT sekarang ni tujukan kepada penjaga-penjaga harta anak yatim ini, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Allah Ta'ala kata, janganlah dia ni mendekati, bukanlah makna tak boleh guna, tapi maknanya jangan menggunakan secara tidak betul. Itu maksud wala taqrabu. Di sini taqrabu lain dengan yang tadi tu, wala taqrabu zina. Ni la taqrabu ni maknanya jangan kamu mengambil dengan mudah-mudah harta anak yatim, malal yatim, harta anak yatim, melainkan billati hiya ahsan, melainkan dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu ialah apa-apa sajalah cara yang gunakan untuk manfaat kepada anak yatim tersebut. Sama ada belanja untuknya, yang itu tak mengapa. Tapi kalau belanja bukan untuknya atau memewahkan, kalau dia ni kaya banyak harta, kita memewahkan, itu tak boleh. Jadi dengan jalan yang terbaik saja. Allah Ta'ala kata ahsan, maknanya jalan yang bermanfaat kepada anak-anak yatim itu, hatta yablu asyuddah, sehingga telah sampai kepada kekuatannya. Kekuatannya iaitu apabila telah sampai anak yatim tu telah sampai kepada kekuatan pemikiran, maknanya balik lah, akhir balik, dia dah boleh berfikir sendiri, dia dah boleh mengurus sendiri, maka pada masa itu kena serahkan balik harta itu kepada dia. Itu hatta yablu asyuddah wa aufu bil ahdi. Sekarang perkara lain lagi kan, dah habis pasal harta anak yatim. Sekarang Allah kata pula wa aufu bil ahdi. Yang seterusnya ialah tunaikanlah janji. Janji apa? Janji dengan siapa? Janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama ni. Yang kedua janji dengan manusia. Jadi dua-dua tu adalah janji yang perlu ditunaikan. Janji dengan Allah kita apa? Iaitu dua kalimah syahadah. Itu adalah janji kita dengan Allah. Kita nak ikut perintah Allah, kita nak ikut apa arahan Allah, kita nak patuh kepada Allah SWT. Itu adalah janji kita dengan Allah SWT kan. Jadi itu pun kena tunaikan, jangan lupa. Bukan janji dengan manusia saja, janji dengan manusia pun kena tunaikan. Jadi dua perkara yang mesti ditunaikan oleh kita semua, iaitu janji dengan Allah, janji dengan manusia. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Janji akan dipersoalkan. Maksudnya Allah Ta'ala akan tanya, kata nanti hari kiamat kan, adakah kamu tunaikan janji ini, kamu tunaikan ataupun tidak, kamu tunaikan ataupun tak. Jadi maknanya perkara ni walaupun kita nampak pendek, ayat ni walaupun pendek, tapi sebenarnya dia memberi itu yang panjang, memberi makna besar, makna dia punya luas kan, seluruh kehidupan kita kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu seluruh kehidupan kita kan. Janji kita, hidup aku, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku, sembahyang aku, ibadat aku, apa semua kan, seluruhnya untuk Allah. Itulah janji kita dengan Allah kan, Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tunaikan janji itu. Wa aufu bil ahdi. Kemudian ayat yang ke-35 Allah Ta'ala kata lagi, wa auful kaila iza kiltum. Dan kemudian timbangan pula timbangan, sukatan. Wa aufu, hendaklah kamu ni ialah sukatan, al-kaila iza kiltum, apabila kamu ni menyukat. Bila kamu membuat sukatan, tak kira lah sukatan maknanya sekarang dalam jual beli, kes jual beli ke, dalam apa-apa memberi muamalat dengan manusia lain ke kan. Makna Allah SWT sebut sini pasal al-kail, iaitu sukatan. Kalau satu cupak, kalau dululah guna cupak kan, sekarang tak guna cupak, guna kilogram. Okey, jadi mana tu kena tunaikan, termasuklah aufu al-kaila iza kiltum, apabila kamu menyukat. Dan kemudian wazinu bil qistasil mustaqim, dan hendaklah kamu wazinu, iaitu kamu timbanglah dengan kistos. Kistos ni artinya neraca, iaitu yang digunakan, alat yang digunakan untuk menimbang tu. Itu nama dia kistos. Ada yang kata ini asalnya bukan bahasa Arab, ada yang kata inilah memang asal bahasa Arab, tapi tak apa kan, sebab dalam satu benda, kalau satu perkataan kalau bukan bahasa Arab pun, apabila dah jadi bahasa Arab, dia gunakan oleh orang Arab, so dia akan jadi bahasa Arab. Jadi Allah SWT kata hendaklah kamu zinu makna zin, iaitu mizan, iaitu neraca tu, hendaklah kamu timbang satu-satu benda tu dengan kistos al-mustaqim, dengan timbangan yang betul. Timbangan yang betul maknanya tidak menyeleweng lah, sebagaimana kita tahu kan kisah Nabi Shu'aib AS kan, dengan kaumnya itu yang mana yang buat menimbang tak betul, ya Allah Ta'ala kutuk mereka kan dalam Al-Quran. Jadi Allah SWT sebut sini, apabila kamu menimbang, berjual beli, kamu bermuamalat dengan manusia lain, hendaklah kamu menimbang, menyukat dengan betul. Satu, lebih baik kita ni memberi lebih kepada orang daripada kita kurang, takut kan, mana tahu mesin kita rosak kan. Jadi kadang-kadang 1 kilogram, 1 kilogram bukan 1 kilogram, kalau nak jual 1 kilogram, lebih kan, berapa gram kan, daripada kita kurang 999 gram. Takut nanti, itu takut adalah kita termasuk dalam kategori ni. Jadi wazinu bil qistas,
zinlah, timbanglah dengan qistas, dengan timbangan yang al-mustaqim, yang betul. Kemudian zalika khairun wa ahsanu ta'wila, Allah Ta'ala kata itu adalah yang terbaik, itu adalah yang terbaik, zalika khair wa ahsanu ta'wilan, dan itu adalah yang paling cantik. Ta'wila, asal ta'wila adalah maknanya ar-ruju' iaitu kembali, makna pengembalian yang baik. Maknanya kalau kamu silap, maka kembalilah semula kepada ni kan. Kalau kamu silap sebelum daripada ni buat tak betul macam ni, kembalilah semula kepada yang betul. Seterusnya ialah ayat yang ke-36. Ayat 36 kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut, iaitu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Sekarang ni cerita perkara lain lagi, iaitu masalah mengikut. Bila kita mengikut sesuatu benda, mengikut orang cakap ke, mengikut dengar orang cakap kan, sekarang lah kan ni dalam Facebook ni, dalam TikTok, dalam IG, dalam YouTube ni, macam-macam kita boleh dengar ni. Jadi Allah SWT jaga kan, Allah Ta'ala sebut di sini kan, wala takfu. Takfu ni tabi' maksudnya, iaitu jangan kamu ikuti. Ikuti ni mana ikuti apa ni, ma laisa laka bihi ilmu, satu benda yang kamu tak tahu. Jadi ulama-ulama kata, menjelaskan sini ialah di antaranya betul seperti Imam Qurtubi ke, dia menjelaskan ayat ni kan, dia katakan bahawa maksud ayat ni lah, jangan kamu sebagai contohnya mengatakan satu perkara yang kamu tak tahu perkara, kamu bercerita sedangkan kamu tak tahu perkara itu. Kamu tak tengok, kamu kata kamu tengok. Kamu tak nampak, tak tengok, tak dengar pun, kamu kata kamu dengar. Jadi maknanya kamu mengatakan satu benda yang mana kamu tak tahu pun perkara itu. Kamu mengikuti jadi sebab itulah ni bahaya kita ni kan. Sebab apa kan kita sekarang ni kan, bila dengar, baca dalam internet gini-gini kan, kita rasa macam kita rasa macam tahu kan, sedangkan orang yang mencerita tu kadang-kadang bukan pakar. Kadang-kadang orang yang menceritakan tu bukan betul pun, dia pun komen sana komen kita pun terpengaruh dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah jangan ikut, Allah Ta'ala kata jangan ikut dengan mudah kan, ma laisa laka bihi ilmun, satu benda yang kamu tidak tahu. Termasuk dalam ni ulama-ulama kata juga ialah taklid buta. Dalam bahasa Melayu katakan taklid butanya ikut semata-mata ikut tanpa pengetahuan apa-apa. Ni bukan ikut mazhab ikut mazhab ni sebab kita yakin kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Maliki, kepada Imam Hanbali, kepada Imam Hanafi, itu tak termasuk ni. Ikut buta ni ialah ikut yang lain lah, ikut saja kan. Kepada orang yang orang tu sendiri pun tak confirm kan macam mana kan, tapi kita ikut dia. Gitu kan. Kalau kita ikut mazhab ni, kita kata itu ikut memang ulama-ulama yang muktabar, dan orang-orang ulama-ulama yang menceritakan Imam Nawawi ke, yang menceritakan tentang Imam Syafi'i ni kan, mazhab Syafi'i ni, Imam apa-apalah kan, kitab-kitab yang banyak kan dalam mazhab-mazhabnya, itu memang ulama-ulama yang dah muktabar. Ini yang sekarang ni masalah kita terlalu terbuka kan dengan internet ni sebagainya, kadang-kadang kita ikut cakap kawan ke, cakap dengar orang ni, kadang-kadang kita tak tahu pun dia itu siapa, tapi kita dengar cakap dia, kita pun ikut kan. Dia kitab dan semua masing-masing buat kitab kan sekarang ni kan dalam internet ni. Jadi Allah SWT kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan kamu ikut. Sebab apa? Alasan dia kan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua benda ni Allah Ta'ala kata apa? Iaitu pendengaran, sam'a, telinga, kemudian basar, mata, kemudian wal fuad, hati. Kullu ulaika, semua itu Allah Ta'ala kata kana anhu mas'ula, semua itu akan dipersoalkan. Apa yang kamu buat dengan hati. Jadi kullu ula sini, kullu ulaika ni, semua itu ni apa? Semua itu ni kan, setengah ulama kata semua itu ialah kamu, iaitu kamu semua ni kan. Setengah ulama kata kullu ulaika tu anggota-anggota tadi tu, setiap daripada anggota tadi tu. Itu ada sedikit perbahasan perbincangan dalam tafsir kan. Tapi yang bagi kita ialah kesimpulan mudah bagi kita ialah semua tu sama ada anggota kita ke, anggota kita pun kita lah kan. Semua benda-benda tu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bahawa betul ke kamu dengar, betul ke kamu lihat, betul ke kamu faham. Jadi benda-benda tu semua Allah Ta'ala akan tanya kita. Oleh kerana tu la taqfu ma laisa laka bihi ilmun, satu yang kamu tak tahu jangan kamu buat pandai-pandai. Kemudian Allah SWT kata wala tamshi, seterusnya yang terakhir Allah SWT kata wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ni maraha. Maraha itu ialah berjalan dengan secara takaburnya, secara sombongnya kan, merendahkan orang lain, merasa orang lain hina, merasa diri hebat, tu maraha. Jadi Allah Ta'ala kata bukan tak boleh berjalan,
tapi berjalan dengan cara yang kamu ni merasa sombong, rasa megah, rasa hebat daripada orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha. Kemudian innaka lan takhriqa, Allah Taala kata kamu lan takhriqa, kamu tak mungkin dapat takhriqal arda, maknanya menembusi bumi. Boleh tembus bumi, masuk sini keluar sebelah sana, boleh tak boleh. Tembus masuk 1 kaki 2 kaki mungkin boleh kan, masuk gali cari ini pun dah tak boleh kan. Nak cari apa 1 kilometer mungkin kan, nak cari apa lah, logam dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata kamu jangan sombong. Sebab apa? Kamu tak mampu pun. Nak buat bumi lagi lah tak boleh, tapi nak tembus bumi pun tak boleh. Apa yang dah ada, Allah Ta'ala kata innaka lan takhriqal arda, kemudian walan tablughal jibala tula, tinggi kamu tak boleh sampai ke gunung. Kamu boleh buat sampai kepada tinggi gunung Everest ke, boleh buat kamu bangunan-bangunan tinggi kan, tapi boleh tinggi sampai bukit-bukit tak boleh, tak mampu kamu kan. Jadi Allah Ta'ala kata walan takhriqa, innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Semua sekarang Allah Ta'ala kata kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Jadi kalau kita dah habis sampai kepada ayat yang ke-28 ni, ayat 38 ni, Allah Ta'ala semua itu tu semua mana? Semua itu ni, semua itu apa-apa yang telah disebutkan oleh Allah. Jauh lah kita ni kan, sejak daripada ayat yang ke-23 kan, kita sekarang ayat yang ke-38 ni, Allah Ta'ala sebut kan dari semua itu, iaitu adanya larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala banyak kan. Allah Taala beri panduan kepada kita sejak daripada ayat 23 ayat 23 sehingga ayat 36 ni, sampai kepada ayat 36 36 37 ni, Allah Taala sebut ni perkara-perkara itu ada suruhan, ada larangan. Jadi semua itu Allah Taala kata semua itu dia kata apa? Adalah, dia kata kana sayyi'uhu, adalah buruknya inda rabbika makruha, dan ianya dibenci oleh Allah SWT. Apabila dikira-kira semua kan, ada sebanyak lebih kurang 25 perkara. Jadi sahabat-sahabat semua, ada jemaah semua kan yang bersama dengan kita, insya-Allah boleh cuba tengok kan, daripada ayat 23 kita akan tengok Allah SWT wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sejak daripada ayat tu sampailah kepada ayat yang terakhir hari ini, iaitu ayat yang 37, ulama-ulama tafsir sebut ada 25 perkara. Sama ada guide daripada Allah SWT, larangan daripada Allah SWT, jangan buat macam ni, buat macam ni dan sebagainya. Semua sekali insya-Allah boleh kita cuba cek, insya-Allah, cari insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang di muka surat 286. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita tangguhkan dengan sama-sama membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.